Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Iris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Saya Zaid Kirana. Dan saya Hadi Hamid. Kami akan menemani anda untuk tempoh 1 jam ini. Jadi jangan ke mana-mana sebab hari ini topik kita sangat-sangat menarik ya. Ya. Dan yang paling penting hari ini kita dah pun memasuki bulan Februari dan orang kata tak sempat nak panaskan enjin, terpaksa kita pecut nampaknya hari ini. Ya, betul. Dan sebut tentang bulan baru juga Zack, negara kita juga berada di bawah lembayung pemerintahan yang di Pertuan Agong yang ke-17. Jadi kami di Iris Wanita menyembah takzim setinggi-tingginya kepada Kebaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-17. Alhamdulillah. Orang kata apa, kita semestinya sebagai rakyat Malaysia berbesar hati, berlapang dada untuk menerima tampuk kepimpinan kita yang baharu ini. Jadi untuk orang Johor, kami pinjam seketika Sultan kesayangan anda. 5 tahun sahaja. Sekejap je. Sekejap saja. Okey, 5 tahun sekarang ni pun kita nak beralih kepada tahun yang baru ni dalam masa yang sama juga sekarang ni tengah musim SPM kan Zack. Betul. Dan Hani juga nak ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2023. Jadi naklah juga tanya pada cikgunya. Seperti subjek yang mahu kata terkenal jugalah untuk sama-sama kita kongsikan. Macam mana agaknya perkembangannya setakat ini Zack? Macam mana belajar-belajar? Sebenarnya kertas bertulis dah pun berlangsung bermula 30 Januari hari itu. Dan untuk subjek bahasa Melayu, alhamdulillah anak-anak murid Zack senyum lebar sampai ke telinga katanya. Alhamdulillah. Dan itu antara satu perkara yang membanggakanlah. Jadi di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak calon-calon SPM 2023. Semoga dapat menjawab kertas-kertas yang akan datang ni dengan tenangnya dan akan memperoleh keputusan yang cemerlang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita bercakap tentang SPM, kita nak imbas belakang sikit zaman kanak-kanak. Semakin berundur. Semakin mundur. Dan ada sebenarnya kaitan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu aduhai anak, susah ke jaga? Betul. Orang kata bila sebut tentang kenangan masa zaman kanak-kanak ni, saya percaya tak kisahlah kenangan tentang jajan kegemaran masa kecil Ya, ke, betul. nama timangan ke atau apa-apa sahaja, mesti boleh menggamit nostalgia. Ya, betul pastinya. Dan untuk itu kita nak sama dengarkan pandangan orang ramai tentang zaman kanak-kanak mereka. Apa mungkin kenangan yang tak dapat dilupakan? Sama-sama kita Masih banyak. Okay, jom saksikan. Okey, hari ini kita nak tanya apa nama timangan anda masa kecil dan juga rasanya apa yang nakal sangat anda buat waktu kecil dulu. Jom kita terjah. Tak ada orang. Mana tadi? Panjang jalanan kita nak terjah orang ni. Tak ada orang. Nah, apa nama timangan Kak Lina? Sebab nak tanya. Kecil-kecil dulu Kak Lina, nama manja Kak Lina apa? Kecil-kecil. Dah lah, malam dekat kau. Nama timangan masa kecil-kecil. Nama manja lah. Manja? Kak Kedah. Kak Kedah. Oh, lain selain daripada tu? Kakak. Oh, okey. Nak tanya, masa kecil-kecil kan, rasanya apalah paling nakal sangat rasa buat waktu kecil-kecil dulu? Mandi Sungai Kelang. Mandi Sungai Kelang. Oh. Lepas tu ada kena denda apa-apa ke? Kena hukuman apa-apa ke? Harus. Balik tu tengok dah basah. Mak memang tak buat apa-apa lagi. Dia terus capai rotannya halus tu. Kita orang semua lari bawah katil. Tapi kena tarik. Kena denda jugalah. Itulah kenangan paling tak dapat dilupakan lah. Oh, okey. Okey, nak tanya satu lagi. Lagu zaman kanak-kanak yang macam yang diingati lah. Lagu Melayu? Tak kisah lagu apa. Doraemon, Ultraman. Nyanyi sikit lagu Doraemon tu. Doraemon. Okey, terima kasih. Sama. Dulu kecil-kecil rasanya nama timangan apalah dulu? Nama manja. Jawab ke? Pergi toilet je. Pergi toilet? Pergi toilet tak nak jawab? Tak apa. Okey. Dari matamu Selalu kalau ibu panggil apa kat rumah? Nadira. Baby ke siapa? Nadira. Nadira. Okey. Lain. Nama manja kat rumah apa? Selalu ibu panggil apa? Baby. Baby. Rasanya pernah buat nakal tak dekat ibu? Apa paling nakal yang ibu marah? Tak tahu? Tak nak cerita? Mana Suri? Suri? Okey, Suri. Nama manja selalu ibu panggil apa? Cuy. Apa? Cuy. Kuat sikit. Cuy. Okey. Cuy. Apa rasanya apa yang rasa nakal sangat pernah buat? Yang sampai mami marah? Makan banyak. Tanya aku dia.
Nakal panjat pagar tadika. Oh, ya Sampai koyak ni. Ada parut. Ada parut sekarang? Ada parut sekarang. Oh, tu tengok. Panjat. Panjat. Manja adik lah. Adik. Sebab anak bongsu. Lagi baby ke? Lagi baby, tak ada. Yang adanya masa kecil Ande. Okey. Satu lagi, rasanya paling nakal lah waktu kecil-kecil. Apa yang Nadia buat paling nakal? Paling nakal pernah buat, apa yang kita buat paling nakal apa tu balik sekolah agama, kita selalu bersinggah kat sungai. Sauk ikan. Akak pernah buat tak sauk ikan? Tak pernah. Tak pernah. Sauk ikan best. Habislah. Banyak dapat ikan tapi balik tu kena bantai dengan mak. Batang paip dia bagi makan kak. Nama manja. Allah. Allah. Tak cakap ke? Ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Ah. Kenapa ikan paus? Sekarang dah kurus. Dulu besar lagi. Waktu kecil-kecil dia comel lagi lah. Comel macam ikan paus. Jadi dia panggil ikan paus lah. Tapi itu dulu lah. Sekarang tak ada dah lagi dah. Muhammad, kita nak tanya Muhammad, nama timangan waktu kecil-kecil apa nama manja kecil-kecil? Macam-macam. Rasanya nampak ciri-ciri kanak-kanak tu ada sampai tua. Ya, tu satu. Yang keduanya banyak rahsia yang tak keluar ni. Betul. Tapi Dia kalau tak waktu cukup korek lagi ni, tahu kan. Masa kecil dahulu kalau cerita pasal kanak-kanak, kita zaman kanak mesti ada zaman nakal kan. Betul. Tapi saya susah nak cakap lah sebab macam tak ada detik-detik yang menakal tu sangat. Oh, memang Hani nampaknya anak yang baik lah masa kecil ya. Tengok wajah dia macam tu. Zack macam mana? Sikit-sikit lah. Sikit, kan. Tapi nama manja tu ada lah nama manja. Apa dia? Nama manja dekat rumah orang panggil dia Jar. Jar. Panggil Jar. Itu nama manjanya. Kalau di luar ada orang panggil nama Lin. Itu maknanya memang kenal saya dari kecil. Dalam keluarga sama saya kita Lin. kenal kan? Ya. Itu dia ya. Itulah dia pasal zaman kanak-kanak kan nostalgia. Okey, kali ini kita beralih kepada satu lagi perkara iaitu berkaitan dengan bingkisan ekstra yang kita akan kongsikan pada waktu ini. Betul. Dan kali ini kita nak tampilkan minat menjahit seorang wanita yang hebat ini yang boleh menjahit pelbagai jenis beg. Kalau bab menjahit ni dia tentang skill dan kemahiran kan. Kalau macam Zack, sabar ada, teliti ada, sabar tak ada. Sabar tak ada. Kalau Hani sanggup tak belajar? Saya buat dua-dua. Saya boleh buat dua-dua kalau berkaitan dengan craft ni kan. Saya pernah buat beg, jahit manik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tu sampai hujung je tak habis. Mak saya selalu marah saya. Oh, buat kerja tak siap lah. Itulah. Tapi dia nak hampir dia pergi ke situ tapi macam tak habis. Okay. Jadi jangan ikut contohi Hani Hamid. Kita cuba ikut contohi daripada tetamu kita bingkisan extra iris pada kali ini. Iaitu Puan Samsarina Saifuddin, pembuat pelbagai jenis beg ni. Jadi jom kita saksikan bingkisan extra iris. Assalamualaikum, saya Samsarina. Ini me time saya. Saya menjahit sebenarnya daripada sekolah dulu pernah belajar menjahit, tapi jahit baju. Tapi selepas berhenti kerja, saya macam jahit baju tu macam ada belajar tapi macam tak berapa minat tu nak jahit untuk ambil tambahan macam tak ada. Jadi saya tengok kawan-kawan ada up dekat dekat media sosial gambar produk dia lah, dia punya menyulam, dia punya buat beg semua. Jadi saya kata macam bestnya. Lepas tu kawan kata belilah mesin jahit kalau berminat. So bila dah beli mesin jahit, dia suggest mesin sulam lah. Lepas tu bila dah ada mesin sulam, macam-macam yang ada rupanya. Macam boleh buat pencil box, boleh buat keychain. Lepas tu sulam-sulaman tu ada lah. Kami macam kita tak ada macam terikat sangat. Kalau baju tu macam salah saiz ke tak muat orang tu pakai ke macam
orang tu tak, nanti macam tak sedap pakai lah kan. Jadi macam saya craft ni, bagi saya craft ni dia macam lebih bebas kita nak berkarya. So kita boleh buat bentuk macam mana kita nak letak macam mana, macam kerja saya dulu kan letak susun layout semua kan. Jadi bila dah buat craft tangan tu, macam bila dah dapat tengok hasil dia, rasa puas hati lah. Lagi kita rasa lebih macam dekat dengan jiwa kita berbanding dengan jahit baju. Sebenarnya kebanyakannya produk ni antaranya tengok perkembangan semasa juga. Macam masa COVID kan, macam COVID tu kita kena ada pakai face mask. So masa itulah ada permintaan pada untuk pakai topeng muka kan, face mask. Lepas tu hand sanitizer. Lepas tu bila ada arahan untuk pergi masjid, bawa sejadah sendiri kan. Masa tu pun adalah ilham. Buat beg sejadah lah. Cuma tu ilham tu dalam grup tu juga yang cetuskan. Lepas tu kita pun kata, oh why not kan, kita buat lah. Dan sekarang berkesan daripada ekonomi, memang nampak juga, memang terkesan jugalah kami ni crafter ni kan. Macam beg tu, kalau sebelum ni kan, kalau cikgu-cikgu dia nak order cenderahati untuk pelajar, dia order pencil box yang ada nama pelajar ataupun purse yang nama pelajar. Tapi bila dah macam ekonomi dah tak berapa nak ni, dia lebih prefer dia beli produk, lepas tu dia minta saya sulam. Yang ni sekarang ni banyak lah. Ada macam cadangan lah, kalau ada macam harapan lah kot nanti dapat untuk buatkan hasil cenderahati saya ni untuk majlis kenduri kan. Tapi memang banyak lah, benda tu memang banyak untuk bagi jadi door gift kan. Jadi cabaran dia itulah nak siapkan dalam tempoh masa yang dengan keadaan yang banyak, dan masa yang tertentu, dan banyaklah, jumlah yang banyak. Okey, bingkisan Extra Iris. Jadi kalau anda nampak tadi disulam nama Iris Wanita kan. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Samsarina. Ya. Dan kalau anda mempunyai hobi menarik seperti Puan Samsarina, kalau nak kongsikan, boleh emailkan saja ke iriswanitaofficial@gmail.com atau boleh komen atau DM saja kami di laman-laman sosial Iris Wanita. Kita ada Facebook, kita ada Instagram dan juga TikTok. Terlupa dah kita ya. Terlupa semua platform media sosial kita ada. Jadi boleh berinteraksi bersama kami di situ. Dan untuk waktu ini kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi sekejap nanti untuk membawakan topik kita, aduhai anak susah ke jaga. Jadi jangan ke mana-mana, nantikan selepas ini. Baik, kembali dalam Iris Wanita dan pada waktu ini seperti kita war-warkan tadi, topik kita hari ini, aduhai anak susah ke nak jaga. Topik tentang anak ni pastinya kita tak pernah sunyi lah, sebab lagi ni kalau kita punya anak yang kecil memerlukan penjagaan khusus dan pemerhatian yang lebih sebenarnya berbanding dengan mereka yang dah meningkat remaja dan juga dewasa ni. Terutama yang ada keperluan khas. Betul ya, kan? betul. Dan bercakap tentang anak-anak juga kan, yang paling penting kepada siapa kita serahkan tanggungjawab untuk menjaga sementara kita bekerja. Dan lagi beberapa yang
yang bekerja pada hari ini ya. Jadi mungkin perkara inilah yang akan menyebabkan ada perkara dalam kepala mak ayah semua susah betul nak jaga anak. Mungkin. Ya, betul. Dan untuk kali ini sebenarnya kita nak mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Nadira Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kido Care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, Hani. Okey, alhamdulillah. Cerita walaupun hujung minggu tapi urusan di Kido Care tetap berjalan seperti biasa Tetap seperti biasa, kita tak cuti. Tak cuti. Tak cuti. Tak pernah. Jaga anak Bos tak pernah yang bagus, cuti. Ya, betul. Tak pernah cuti. Dengar tu Zack, jaga anak tak pernah cuti. Betul. Ha. Nasib baiklah tak ada fikir pasal anak lagi. Belum lagi, insya-Allah Itu Dr. dia. nanti. Tapi kan nak bercakap tentang anak-anak ni, kita dah tanyakan beberapa orang tentang pandangan mereka Ya. tentang penjagaan anak-anak dan juga tentang tip pilih taska. Tip pilih taska ni susah saya. Kami telah sediakan satu bikisan khas tentang tips pilih taska. Ya, saksikan. Tip pilih taska. Wajib pastikan taska yang dipilih berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan ia mengikut standard dan piawaian penjagaan kanak-kanak. Penting, melawat sendiri keadaan taska, pastikan keadaan selamat dan bersih. Kenal pasti kawasan sekeliling di mana tempat anak anda makan, tidur, bermain dan belajar. Cari pengusaha atau guru taska yang mempunyai latar belakang di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Perhatikan, pengasuh dan anak-anak jagaan yang lain mempunyai hubungan yang sangat mesra. Cara mereka menguruskan emosi dan melayan kerenah anak-anak lain membuatkan rasa bimbang ibu bapa. Tanya, ibu bapa boleh berjumpa dan bertanya dengan ibu bapa anak-anak lain bagaimana keadaan anak-anak mereka sepanjang duduk di taska tersebut. Harga yuran penting membantu anda untuk membuat perbandingan. Yang penting ia bersesuaian dengan keperluan anda. Itu dia tip terbaik untuk pilih taska. Tapi kita bawakan orang yang tepat untuk kita tanya tentang penjagaan anak-anak. Jadi mungkin kalau saya boleh terus tanyalah kepada Puan Nadira kan. Kalau kita tengok budaya upah pengasuh ini, kalau dekat luar negara memang dari dulu memang dah ada. Sebab tu orang kata neni kan, 2-3 jam sahaja kan, kadang ada semalaman kan. Ya. Tetapi dekat Malaysia, biasanya kita hanya hantar dekat pengasuh ataupun taska yang terhad tempoh operasinya kan. Macam mana idea untuk Kido Care ni tercetus? Ataupun mungkin Puan boleh kongsikan latar belakang Puan sampai tercetusnya Kido Care ni. Silakan. Tercetusnya Kido Care tu ya, Zack. Tercetusnya tu pasal macam Zack katalah. Taska yang sedia ada ni ya, ataupun pengasuh yang sedia ada, kebanyakannya dia beroperasi during the operation hours. Terhad lah, 9 to 5, things like that kan. Tapi macam saya sendiri waktu saya nak mulakan Kido Care ni, saya banyak involve juga dengan persatuan wanita. Jadi saya sendiri pun usahawan. Dan usahawan ni kadang-kadang kerja kita tak tentu masa. Betul. Kan kadang-kadang tertinggal anak kat taska sampai pukul 10 malam sampai anak pun dah ragu-ragu ni sayang ke tidak mak ni kat saya kan. Jadi saya fikir masa tu kenapa kita tak boleh adakan ataupun kat Malaysia ni tak ada ke pengasuh yang boleh datang ke rumah. Kerana saya sendiri pun pada ketika saya nak start tu macam-macam masalah dengan maid sendiri, bawa orang masuk rumah kan, tinggal dengan kita, itu pun macam-macam masalah. Dia larilah, dia tinggalkan anak seorang, dia keluar. Jadi macam mana solution kita ni? Kan macam mana kita nak adakan sesuatu yang boleh fit requirement mak bapak? Pasal sebenarnya penjagaan anak-anak ni macam kita mula tadilah, kita tak berhenti sebenarnya. Kadang-kadang kita ni pun terlampau penat nak bagi attention ke anak-anak pun tak sempat. Ataupun mungkin sometimes kita lash out dekat dia. Tu pun lagi tak baik. So macam mana kita nak tentukan anak-anak kita dapat penjagaan yang terbaik masa kita tak ada? Kadang-kadang kita tak ada tu sekejap je. So waktu itulah tercetusnya idea. Ramai wanita yang macam saya sebenarnya. Yang nak pakai 2-3 jam. Yang nak pakai waktu malam. Yang nak pakai waktu weekend. Tapi ramai lagi wanita-wanita juga yang memerlukan pekerjaan yang fleksibel. Yang ada flexibility masa. Dan kita tengok strength wanita tu sendiri. Kalau kita boleh sediakan satu opportunity untuk wanita ni, guna dia punya own strength, dia punya nurturing, dia punya caring kan.
macam mana kita nak matchkan keperluan ibu bapa tu dengan wanita-wanita yang nak bekerja ni. Tapi kita kena perbaikkan keadaan yang sedia ada. Kita ikut itulah. Macam mana kita nak buat tu? Boleh tak kita pakai teknologi? Boleh tak kita sediakan SOP, certain standard? Kerana saya pun ada banyak experience, kita ambil maid datang ke rumah pun tak menentukan, menjaminkan perkara itu berjalan dengan baik. Kan? Boleh tak kita buat background check dulu? Boleh tak kita pastikan dia train dulu? Boleh tak kita pakai teknologi tu untuk bagi additional safety value? Gunakan tu semua. Keselamatan tu. Keselamatan dulu. Trust is the most important thing in care. Sesuatu yang Kido Care untuk kita tiap-tiap hari, itulah yang paling kita nak jaga. Not without challenges, tapi itulah kita punya main priority is to establish the trust. Betul. Okey, cabaran tu pasti ada, tapi itu kan kita kupas kemudian. Tapi yang paling penting adalah kalau daripada rekod yang ada di bawah Kido Care, keadaan bagaimana biasanya memerlukan ibu bapa ni mendapatkan perkhidmatan pengasuh profesional ini kebiasaannya? Kebiasaannya dia banyak apa orang kata, banyak variable lah, macam-macam. Ada yang ibu yang baru melahirkan, yang memang breastfeeding mothers, dia hanya perlukan a couple of hours of sleep, nak tidur malam pasal dah penat sangat kan, anak-anak lain dekat rumah. So mungkin dia ambil carer, kita panggil kita punya pengasuh ni carer, Kido carer kita datang waktu malam saja, jaga a couple of hours. Ada juga mak bapak yang sekarang ni kebanyakan ibu banyak kerja yang fleksibel, yang buat kerja jadi usahawan, jadi agents and things like that, di mana dia memerlukan pengasuh tu waktu dia pergi meeting, waktu dia buat online meeting kat rumah, dia kena kerja, ataupun dia bawa sekali pengasuh tu keluar dengan dia pergi ke meeting kan, tinggalkan dekat playground dan sementara dia ada kat situ. So banyak keperluan ni sebenarnya. Mak bapak yang dah lama tak keluar bersama, Dating. Kita mungkin rasa macam tak perlulah kita kena 100% concentrate kat anak kita, kita dah go into this route. Tapi kadang-kadang bila ada friction antara mak bapak atau komunikasi tu kurang, pasal kurang masa dah bersama kan, itu pun bagi efek negatif kepada anak-anak juga. So sometimes dia keluar 2 jam, 4 jam just to sit down. So, perbezaan macam-macam lah kita Tapi ada satu yang menarik yang saya tertarik. Tengok ada satu hantaran di Instagram Kido Care sendiri, iaitu ada yang mak ayah nak hadiri majlis kahwin di Pulau Pinang tak silap. Anak dibawa sekali tapi ada pengasuh yang jaga di hotel. Ikut sekali. Betul. Pasal kadang-kadang tu mak bapak ialah jarang-jarang pergi ke majlis, jumpa keluarga-keluarga, nak bersembang, nak ni kan. Jadi boleh fokus lah. Anak-anak tu berlari-lari kadang-kadang. So ambil nanny tu khusus jaga anak tu semasa di majlis. Dan sebut tentang nanny, pengasuh tu, sebab saya nampak penggunaan perkataan pengasuh profesional kan. Apa kriteria yang akan buat puan akan rasa okey, dialah orangnya, dan apakah latihan yang mereka akan lalui sebelum menjadi pengasuh di Kido Care? Untuk Kido Care ni waktu kita establish, memang kita ada satu visi, kita nak menjadikan semua pengasuh kita ni profesional. Profesional ni kerana apa tahu? Kerana dekat Malaysia ni sebenarnya banyak institusi yang mengeluarkan graduate in early childcare. Tapi taskar kita tak cukup. Taskar mendaftar kita tak cukup. Banyak peluang pekerjaan. Jadi kita banyak leakage masuk ke dalam bidang-bidang lain. Sayanglah dah train apa semua talent kita. Sedangkan kita sendiri memerlukan talent daripada luar pula untuk jaga anak-anak kita. Dan daripada situ kita tengok macam mana kita nak retain talent kita sendiri. Rakyat kita sendiri yang memang dah train, dah ada qualification macam mana. Dan kita tak boleh jadikan pekerjaan ni pekerjaan yang remeh-remeh, yang tolong-tolong jaga tu semua tak boleh. Kerana you need the skill, kepakaran tu penting untuk jaga anak, especially dalam dunia sekarang. They evolve faster, the way they absorb information, nurturing at the early stage tu amat penting. Dan dalam kita punya record sendiri sebenarnya ramai anak-anak kita yang memerlukan certain intervention early stage, yang memerlukan special needs, special care. Kita sendiri pun tak perasan. Banyak cabaran dia. Jadi daripada situ kita nak pastikan kalau kita nak retain kita punya local talent, dia punya standard kena ada. Dia kena jadi professional. Dia boleh nampak career path dia, kena ada progression dia tu. Daripada situ kita pastikan yang dia train mengikut keperluan industri. Macam mana expectation mak bapak ni. Jika dia nak anggap orang ni profesional, apa yang dia perlukan. So the childcare training tu penting, the psychology of anak tu penting. Nak jaga psychology carer tu sendiri pun penting.
penting. Kerana macam mana dia berinteraksi dengan anak bergantung kepada macam mana dikawal emosi diri dia sendiri. Background check dia, kita check background safety, background check dia, psychometric assessment dia, CPR and first aid, macam mana dia nak administer jika berlaku apa-apa. So all those are important. Dan selain daripada tu, waktu tugas pun ada support. Selepas tu ada juga program-program lain, khusus lain yang dia boleh upgrade. Macam KAP, khusus asuhan permata, SKM dan lain-lain. Jadi dia rasa macam dia masuk, develop interest, tapi dia masuk sebagai seorang yang profesional dan dia ada career path. Itu yang penting. Ya, baik. Jadi bukan satu tugas yang mudah sebenarnya untuk mencorakkan pengasuh-pengasuh tu, tapi nak membina syarikat tu supaya mereka ni pun, carer-carer ni pun berada dalam kebajikan mereka tu terjaga. Betul. Dalam masa yang sama juga kita lihat dalam banyak-banyak perusahaan sekalipun, testimoni, rating sangat penting. Jadi kita akan kongsikan selepas ini berkaitan dengan perkara tersebut. Berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Iris Wanita. Okey, baik, kembali dalam Iris Wanita dan bersama kita pada waktu ini Puan Nadira Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kido Care. Nak kongsi tentang aspek testimoni dan juga rating tu kan. Sebab kalau tengok di IG Kido Care sendiri ada yang meletakkan wajah pengasuh-pengasuh tu dengan rating mereka. Dan kita nak tahu bagaimana sebenarnya penilaian itu diberikan dan sejauh mana sebenarnya testimoni itu juga penting untuk kelangsungan Kido Care itu sendiri. Ya. Nombor satu, rating ni sangat penting pasal kita nak pastikan supaya carer-carer kita ni mengikuti SOP yang kita telah tetapkan. Kido Care ni satu, kita ni sebenarnya lebih kepada tech company, tech startup. Kita menggunakan teknologi untuk kita enablekan services ni kepada mak bapak. Dan mak bapak ni ramai. Macam sekarang ni kita lebih kurang dalam 150,000 ibu bapa. Di Klang Valley saja tak masuk lagi negeri-negeri lain. Babysitter kita, carer kita ada dalam 8,000 lebih. Jadi macam mana kita nak tentukan standard tu? Nak pastikan semua orang boleh melakukan tugas yang sama dengan standard yang sama, SOP yang sama. Itu sebab rating tu penting. Jadi penilaian ataupun rating tu kita dah bagi ibu bapa guideline dia. Apa yang dia perlu rate. Tak bolehlah rate ikut suka hati dia. Macam rasa saya syok kan. Tak bolehlah, itu terlampau subjektif Tapi mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kido Care. Adakah dia punctual, adakah dia melakukan aktiviti dengan anak-anak tu, adakah dia menentukan anak-anak tu selamat, tiada injury, anything like that, adakah dia memberi update. Pasal kita dalam kita punya SOP dia kena bagi update every hour tentang anak-anak tu, so mak bapak tahu apa yang sedang berlaku. Macam aktiviti tu, dia merupakan satu SOP, dia perlu buat aktiviti dengan anak-anak. Dia tak boleh macam pakai skrin, bagi tablet, tengoklah Peppa Pig ke apa, tak boleh. Dia mesti kena buat aktiviti dengan anak-anak, because to us masa yang diluang dengan anak-anak tu amatlah valuable. Sebab anak-anak kita ni dia absorb kan. So antara macam tu kita bagi standard guideline, baru ibu bapa buat rating. Review is something else. Review ni apa yang mak bapak suka mengenai dia, ataupun quality service dia, ataupun complain or anything like that. Yang itu comes under review. Dan kita bagi benda tu transparent so that ibu bapa lain boleh nampak macam mana pengasuh yang dia nak ambil lah. Sebagai panduan mereka jugalah. Dan ini antara perkara yang menarik bila sebut tentang pengasuh profesional ni, sebab kalau nak serahkan kepada pembantu rumah, mereka mungkin biasa buat kerja-kerja rumah, contohnya duduk kat dapur dan sebagainya, tapi nak ajar anak-anak, nak keluarkan kreativiti mereka mungkin mencabar. Jadi ini antara satu perkara yang kita wajar berikan perhatian, bagus. Dan mungkin kalau saya boleh tanya pendapat Puan sendiri kan, kalau kita tengok pada hari ini, ibu bapa kan ramai, kebanyakannya bekerja, semua suami isteri bekerja, dan nak tak nak kena hantar anak-anak juga kepada pengasuh ataupun kepada taska, tapi semua ibu bapa pasti ada rasa paranoid. Lagi kalau kita tengok ada yang kalau kita tengok kes beberapa tahun, ada anak tiba-tiba dijumpakan dekat dalam peti sejuk dan sebagainya, pasti mendatangkan ketakutan. Kalau mungkin Puan boleh kongsikan, kalau nak hantar kepada pengasuh ataupun taska, apakah tip dia? Rasanya tadi kita dah mula dengan tip memang bagus, memang baiklah, memang betul lah tu tip-tip dia. Tapi kalau saya boleh tambah lagi lah, selain daripada cari taska yang berdaftar, pengasuh yang berdaftar, yang paling penting juga kita nak tengok siapa dia yang menjaga anak-anak tu di taska. Selain daripada kita kenal muka, mungkin boleh bercakap dengan pengusaha tu sendiri, kita nak tengok background dia macam mana.
tengok sama ada dia ada kursus asuhan permata KAP. KAP ni penting untuk siapa yang bekerja dalam taska. Kerana dia bukan saja mengajar skill untuk menjaga anak-anak, tapi pengurusan dalam taska tu penting. Pasal dia jaga anak-anak yang ramai, bilangan anak-anak yang ramai. Dia kena tahu mengurus tu, macam mana nak mengurus. Itu satu. Lepas tu background dia, datang daripada mana, kat mana dia dah kerja sebelum ni. Macam kita sendiri pun kita nak make sure sebelum kita ambil apa-apa yang nak jadi carer kita. Carer kita semua warga negara Malaysia, dan the first thing dia kena melalui is dia punya safety background check, kita panggil background check. So kita nak pastikan dia tak ada rekod jenayah, dia tak ada rekod-rekod atau report-report yang telah dibuat oleh ibu bapa tentang penganiayaan anak-anak tu semua. Itu sangat penting. Daripada situ juga psychometric assessment. Taska-taska pun ada yang buat psychometric assessment juga. So, kita pun nak tengok result dia macam mana. Sama ada dia sesuai ke tak sesuai bekerja di dalam bidang ni. Lagi satu, kalau macam sekarang ni ada juga ibu bapa yang hantar ke rumah pengasuh. Ke rumah pengasuh ni kita ada 2 jenis. So satu taska rumah di institusi ni, macam taska tapi berada di rumah. Lagi satu yang pengasuh di rumah yang jaga secara informal. Yang jaga secara informal. Sepatutnya pengasuh di rumah ni berdaftar, tapi ada juga yang tidak berdaftar. Yang penting untuk jaga dekat rumah ni, kita kena tengok juga isi rumah dia macam mana. Orang lain tu macam mana dalam rumah dia. Ini lebih penting daripada penjaga tu sendiri. Sama ada dia sendiri ada anak-anak dia, mungkin dia kena bagi attention yang lebih. Atau mungkin dia jaga orang tua dia sendiri yang kena bagi attention lebih. Jadi ibu bapa kalau anak tu terlampau kecil mungkin kena fikir balik, okey, attention nak bagi ni macam mana. Dan isi rumah dia, mungkin background family dia sikit, do a little bit of background check, maybe dengan neighbours ke, dengan orang yang pernah hantar kat situ. Background check ni sangat penting lah. Itu yang saya nak mungkin nak tambah sikit daripada tip yang telah ada kat tadi itulah. Okey, baik. Dan kita nak tahu juga, sebab kadang-kadang kita dah buat sedaya yang mungkin, kita buat background check dan sebagainya, tapi bila kita hantar, kemudian baru kita tahu apa sebenarnya impak dia. Jadi macam mana kita nak tahu tanda-tanda atau taska ataupun pengasuh itu tak sesuai dengan anak-anak kita, macam tak ada orang kata apa, chemistry dia situ kan. Jadi macam mana kita nak tahu red flag kat situ? Chemistry ni banyak sebenarnya. Sometimes kadang-kadang kanak-kanak tu memang memerlukan masa lebih sikit nak adapt. Tapi yang paling penting kita nak tengok sama ada anak tu dalam masa seminggu, 2 minggu struggle ke tidak nak pergi ke rumah pengasuh tu. Sama pasal dia kalau anak ni kalau dia tak suka atau dia rasa stres dia akan tunjuk dia tak nak pergi, dia memberontak dan mungkin kita juga nak check dengan anak-anak yang lain dekat situ, ibu bapa yang lain, to see whether anak-anak tu juga ada yang sama. Paling penting juga kita nak tengok taska-taska yang kalau kita hantar mestilah kena ada CCTV-nya. CCTV tu bukan setakat ada, berfungsi. Pasal kita nak juga tengok kenapa anak kita tak nak. Kenapa Pasal sometimes you can ask for the record to see for yourself apa benda yang sedang berlaku dekat dalam taska tu. Kita pun tak tahu, mungkin bukan salah cikgu, mungkin dia bergaduh dengan kawan-kawan ke apa kan. Dan every time kita nak hantar ke taska, dah ambil taska tu, kita pastikanlah anak kita buat body check kita sendiri. Taska memang buat body check, tapi saya pun sarankan mak bapak sendiri pun buat body check pada anak-anak. Kita nak tengok ada ke mungkin kadang-kadang kena gigit dengan kawan-kawan ataupun mungkin kawan-kawan dia tak cakap dengan dia. So benda-benda macam tu yang membuatkan red flags ni lah. Okey. Dan saya selalu terfikir kan, mungkinkah kita hantar anak-anak ke taska yang popular ataupun terkenal kan. Adakah ini petunjuk bahawa memang pasti taska itu bagus? Dia sebenarnya dia ada kelebihan lah kalau taska tu dia terkenal, branches banyak terkenal tu kita at least kita ada a little bit of trust, knowing yang they have done something right. Buat sesuatu yang baik, yang betul, itu sebab dia boleh berkembang, dia boleh bina brand dia. So bila ada brand tu dia ada trust. Tetapi kalau kita nak kata menjaminkan kualiti 100% tu mungkin tak juga. Because kadang-kadang kalau taska tu berkembang terlampau cepat pun kadang-kadang dia ada masalah juga dengan bekerja taska tu sendiri. Mungkin dia punya turnaround time churn dia terlampau banyak pasal dia nak kena ambil cepat. Jadi tetap juga kena melalui proses-proses macam tip-tip yang kita cakap tadi lah. Kena check tengok daftar ke tidak, tengok siapa dia yang mengajar tu, dia punya qualification macam mana. Tapi at least kita tahu kalau dia dah ada brand ni most probably
dia dah ada certain standard SOP yang mesti dia kena ikut. So that gives you a little bit peace of mind. Tapi tak kata taska yang tak ada brand yang kecil tu tak bagus. betul. Pasal setengah-setengah tu kalau dia kecil pun dia boleh bagi attention yang lebih. Kerana dia tak ada terlampau banyak children. So ratio dia mungkin cikgu kepada kanak-kanak tu just nice, elok. Kadang-kadang kalau taska yang terlampau besar pun mungkin the ratio of child to the teacher tu mungkin terlampau banyak. Attention and things like that kan. So tetap kena pergi go through the tips-tips yang tadi Iris sediakan lah. Baik, dan kita sebagai manusia biasa, tak kira ibu bapa, penjaga, pengasuh tu sendiri kan, mesti ada satu fasa tu menjaga anak pada usia berapa sebenarnya yang paling mencabar. Wish. Kalau ikutkanlah. Saya rasa daripada setiap peringkat umur tu ada cabaran dia sendiri. Lain-lain cabarannya kan. Tapi kita nak letak priority to the early age, early years. Kerana itulah foundation dia. Character development dia, values dia. Waktu itulah yang dia bina. Apa yang dia nampak, ada apa yang dia create perception dalam minda dia sendiri. Early years ni sangat penting. Sama ada dia akan jadi berani ataupun timid ataupun akan dia jadi more adventurous, inquisitive. So macam mana kita terapkan nilai tu in that very early years is important. Yang lagi satu pentingnya early years ni kerana kalau perlu intervention. Kita anak-anak yang memerlukan certain special care, kita ada ADHD, autism tu semua. Lebih awal kita detect dan kita buat intervention tu, maka insya-Allah kita dapat selesaikan dengan lebih cepat. Kadang-kadang tak memerlukan intervention yang terlampau serius pun. Mungkin certain things macam dulu waktu COVID ramai anak-anak yang tak reti pegang pensel, tak pergi sekolah tapi setengah-setengah ibu bapa rasa mungkin ini slow learner ke kan, ada masalah pembelajaran ke. Sebenarnya tidak. Pasal memang kita tak bagi dia pensel. Tak bagi dia pensel color tu kan. Pendedahan tu penting. Jadi untuk saya the early years is the most important part untuk kita develop dia punya karakter, dia punya values, untuk kita tengok perlu intervention ke tak perlu intervention. Iaitu foundation to building, to developing a child. Dan lepas tu of course cabaran dia lain-lain lah. Yang paling penting keselamatan untuk anak-anak tu dan keserasian mereka dengan penjaga dan juga taska tu. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Sekejap lagi kita akan sambung soalan-soalan menarik untuk Puan Nadira. Jadi jaga ke mana-mana, nantikan selepas ini. Baik, kembali lagi dengan Iris Wanita dan kita masih lagi bersama dengan Puan Nadira Yusof. Dan soalan seterusnya, kita tahu kan sekarang ni tak tahulah, mungkin dia macam ibarat satu hal yang berjangkit-jangkit, iaitu tentang isu anak tertinggal dalam kereta sehingga menyebabkan kematian kan. Mungkin kita boleh ulas sikitlah kan. Kalau kita tengok selain isu keselamatan di taska juga ataupun pengasuh, tapi boleh jadi isu keselamatan juga di tangan ibu bapa sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan sebenarnya apa punca tertinggal anak dalam kereta sehingga menyebabkan kematian ini. Silakan. Saya tak boleh nak kata saya tahu punca dia lah pasal kita sendiri pun tak tahu macam mana until kita buat research tapi kita boleh buat andaian. Kalau kita tengok kebanyakan ibu bapa yang bekerja dalam banyak cases ni berlaku pada certain type of ibu bapa lah mungkin stres pekerjaan, mungkin the rush nak keluar awal, mungkin breaking of routine orang lain yang sepatutnya bukan kerja dia and things like that dia rushing kan. So ada sebab-sebab dia. Takkan ada ibu bapa yang saja nak tinggalkan anak kat dalam kereta lah. Betul. Just at that spur of the moment you tak terfikir. Tapi saya rasa besides kita nak tengok kenapa benda tu berlaku, kita nak kena tengok juga apa kita nak buat. Kan? Pasal kebanyakan masa kita tengok usually it is the punishment kepada ibu bapa. Tapi kita tak solve the potential of problem ni happening. What is it? Ada banyak sebenarnya yang kalau kita nak tengok macam mana kita nak limitkan, kita boleh cuba limitkan, minimize this risk. Salah satunya macam mungkin kalau dah ada ibu bapa pasangan suami isteri
yang memang hantar one wife hantar atau husband hantar, mungkin pada certain time the other partner can ask, boleh tanya, nak hantar ke belum? That begins with your own house, in your own household. Jangan lepas tangan terus. Paling-paling senang, paling mudah mungkin kalau hari tu kita kena hantar anak kita ke sekolah, out of kita punya rutin, mungkin kita boleh letak sendiri dalam kalender kita supaya alarm tu keluar. Jadi walaupun kita dah sampai, alarm tu muncul, kita tahu anak ada. Saya hantar anak sekolah. Jadikan dia satu alarm. Banyak juga cadangan yang kita minta Taska bagi tahu kalau anak tu tak sampai ke sekolah. Walaupun ini adalah satu cadangan yang okey, boleh buat. Tapi kita juga kena take into account Taska ni pun dia tengok ramai anak-anak ni. Practicality tu mungkin susah sikit kalau kita nak bagi kepada Taska sahaja. Jadi mungkin kita boleh tengok cara lain. Sekarang ni saya pun dah nampak ada satu apps ada satu apps yang disediakan. App ni dia basically dia bagi alarm juga kepada mak bapak. Waktu anak tu kena sampai ke sekolah, dia akan keluar notification kata anak dah sampai ke belum. Jadi sebenarnya ada teknologi macam ni yang boleh membantu. Tapi at the core of it, kita belum lagi dapat pinpoint apa sebab dia. Dan mungkin pada saya rasalah mungkin it is the stress that we are living in. Ya, jadi untuk elak daripada itu terus berlaku, makanya kita perlu adaptasi dengan apa yang telah dikongsikan tadi. Dan masa sama ada juga yang berkongsi, mana katanya letak benda penting yang anda tak boleh tinggalkan kalau nak keluar daripada kenderaan. Beg anak-anak kat depan letak tu belakang, kan. letak belakang, sekurang kita akan toleh ada orang dekat belakang. Itu salah satu. Tapi cuma kita tak tahu sebenarnya daripada segi aspek rutin kebiasaannya tu akan menyebabkan seseorang itu boleh terlupa sebab dah luar daripada kebiasaan. Okey, baik. Dan mungkin apa perkara-perkara lain lagi juga yang perlu diberi perhatian bagi ibu bapa itu dalam kita nak memastikan anak itu dapat diasuh dengan baik lagi. Mungkin ada setengah orang dia mungkin tidak ada kos yang lebih untuk menjaga anak kan. Anak-anak pun memang nak perlukan keluarga untuk kita jaga anak-anak. Jadi dalam hal ini macam mana kita boleh kongsi sedikit? Saya rasa lagi satu benda yang mungkin kita jarang tengok adalah ibu bapa punya own emotional stability. Emotional stability, because iyalah sekarang ni jadi mak bapak bukannya sesuatu yang mudah. Nombor satu, kita punya stres kehidupan kita, the standard of living dah naik prices have gone up. Itu salah satu benda yang stressful pada kita. We are constantly trying to find cari macam mana cara lagi kita nak buat duit lebih, nak kerja lebih, nak buat part time, a lot of things, right? Itu saja become stressful, right? Dan the relationship between the husband and wife kadang-kadang pun strain. Bila strain ni banyak impact kepada anak-anak, mungkin kita tak nampak. Banyak juga cases yang mak ataupun bapa, kebanyakan especially mothers yang stay at home ni, walaupun dia nak kena stay at home kerana dia ialah kos, mungkin dia nak duduk jaga anak-anak kat rumah, because the cost of childcare memang mahal, memang mahal dia nak jaga. Tapi duduk stay at home mom ni bukanlah satu perkara yang senang sebenarnya. Stres dia tu pun lagi satu, penat dia, things like that. Kadang-kadang kita ni macam societal ni kita bagi judgement kalau mak tu tak jaga anak sendiri, salah, tak cukup bagus. Mak perlukan masa untuk me time sikit, tak bagus. Tu kira macam selfish mom. I think kita kena start to normalize. It is okay for mothers to ask for help. It is okay for mothers to take some break. It is okay. It's okay. It's okay. Kalau kita tak ada saudara mara, kita boleh ambil sekejap ke apa ke. Even kita bukanlah tujuan nak promote tapi kalau kita nak kena ambil just 2 hours to free our minds, nak jaga diri kita, minda kita, emotional. RM50 for RM60 to get somebody to take care of your children while you go and get some sleep. Tidurlah sekejap, restlah sekejap, massage lah sekejap, supaya kita boleh recharge balik. This is so important. Kadang-kadang kita nak jaga anak-anak, kita tengok pada anak-anak, what about diri kita sendiri. This is the other thing yang Kido Care memang amat penting, dan kita lancarkan satu program called Mind Care. Mind Care pada bulan 11 tahun lepas. And Mind Care ni basically kita ada assessment tool, kita work dengan FWD, assess diri kita ni macam mana. Adakah kita stable, adakah kita stres, adakah kita memerlukan sebarang intervention melalui tool yang disediakan melalui aplikasi.
Daripada situ kita boleh dapatkan bantuan, sama ada kita perlu counselling ataupun terapis ataupun sometimes just some time off, right? Ini pun penting ni sebelum kita nak jaga anak kita ni, kita punya own readiness. Sebab macam mana itu pun penting. kita manusia, kita bukan robot, kita ada kepenatan, kita ada emosi, ada perasaan dan sebagainya kan. Dan kalau kita tengok sendiri tentang pengasuhan anak-anak ni kan, pasti kita perlukan keyakinan ibu bapa untuk mempercayai kita. Kalau mungkin Puan boleh kongsikan macam mana cara Puan nak yakinkan ibu bapa? Ya. Oh, yang meyakinkan ibu bapa Cabaran ni. tak? Cabaran. Mungkin mesti ada kan. Ya. Rungutan atau Ya, kerisauan mesti ada. Memang. Itu memang kita tak nafikan lah. Kalau mak bapak yang tak risau pun, tak boleh juga. Ya. Mesti kita nak risau anak kita. Normal lah, kan? Dan melalui KidoCare ni memang nombor satu sekali kita try to see macam mana kita nak pakai teknologi untuk bagi proses ni transparent. Jadi ibu bapa nampak. Ya. Macam update semasa servis. Kita ada kita punya customer care team. Kalau apa-apa berlaku ataupun kalau tak ada apa-apa berlaku pun lah. Kalau dia nak bercakap dengan kita punya admin, kadang-kadang dia tak sure proses dia macam mana ni, lepas ni carer kena buat apa, kita ada admin kita on standby every time monitoring the service together with the parents. Kita ada sepasang mata yang lain yang biasa monitor carer-carer kita. The first one yang kita buat tu yang kita punya academy program lah, onboarding tu, training, background check tu semua. At least kita dah filter out yang mana yang tak sesuai, yang mana yang tak qualify, kita dah filter out dah. Teknologi ni kita buat untuk jadikan dia lebih fleksibel, boleh monitor, ada additional safety and monitoring punya measures. Rating tu kita bagi transparent kepada ibu bapa, boleh nampak waktu nak buat booking tu boleh nampak full profile dia, qualification dia, how many jobs dia dah buat, rating dia macam mana, review dia macam mana. So benda ni kita harap dapat membantu to develop the trust. Dan mana yang reviewer yang ada kita sharekan terus kepada mak bapak dan kita bagi tahu kalau macam ada komplain katakan certain carer tu tak menepati dia punya piawaian, dia punya own standard, ataupun mungkin carer tu dia baru, mungkin tak berapa pandai lagi dan kita akan explain kepada ibu bapa apa yang kita buat dengan carer tu, intervention dia macam mana, training dia macam mana, kita bagi tahu. Kerana saya rasa sekarang ni mak bapak pun nak tahu juga peranan company tu sendiri, platform tu sendiri. Kita tak nak dia nampak sebagai orang yang lepas tangan. Dah ambil carer cukup. No, kita tak boleh. Kita akan pastikan dia start daripada awal sampai akhir tu, proses tu kita monitor together. Okey, baik. Ada tempoh tertentu tak untuk pengasuh ni, dia macam ada garis masa dia? Kita nak tengok you punya potensi tu. Kalau banyak komplain, berapa banyak lama masa mereka ada perlu untuk buktikan mereka ni adalah antara yang terbaik? Oh, immediately kalau kita ada komplain immediately kalau kita ada komplain, kita tengok kepada dia punya jenis komplain lah. Kalau macam komplain tu preference, mungkin saya suka orang yang bercakap orang putih 100%, English 100%. Tapi dia ni cakap mungkin campur-campur. Yang tu preference. Yang tu kita akan suggest lah, maybe dia pergi communication class ke apa, tapi kita tak ambil certain action disciplinary. Tapi kalau disciplinary action katakan dia tak reti nak nak bercakap dengan baik, ataupun dia tak ikut SOP yang ditetapkan, immediately kita ada suspension. Suspension immediate dan dia terus kena pergi kita punya intervention. Intervention kita panggil dia datang office. Kita ada kita punya own internal psychologist, kita ada kita punya own trainer, kita ada psychiatrist pun ada. Psychiatrist pun kita ada. Kita nak pastikan kerana untuk kita, kalau kita nak make sure yang servis tu berjalan dengan baik, bukan saja kita kena attend kepada ibu bapa, tapi carer tu pun penting. Carer must feel safe. Yes. Carer mesti rasa yang somebody is monitoring me too. Making sure my safety. Dia pun masuk rumah orang dia tak kenal juga. So carer tu pun penting kena jaga. Baik, tu dia. Jadi itu dia. Indikator penting untuk seorang pengasuh. Benar tu. Jadi seperti yang biasa juga di penghujung siaran kita nak berikan ruang ini untuk kata-kata hikmah yang dikongsikan bersama kami dan juga penonton Ais Wanita. Boleh kita tunjuk sikit vision board. Dan mungkin Puan boleh ceritakan ulas sikit. Okey, kata hikmah saya lah, I live by this lah. Being a woman is a strength, never a reason to limit you.
Kadang-kadang kita sebagai wanita ni, kita rasa macam, oh kita wanita, kita tak boleh buat ni. Kita tak boleh buat tu. Kalau kita dalam bisnes, kita rasa macam kalau orang reject proposal kita tu pasal kita ni wanita. Kita pitching, orang tanya soalan sikit, macam mana you nak develop business you sedangkan you ibu lah apa semua. Orang kata, oh because I'm a woman. Sebenarnya kalau kita nak jadikan gender kita ni sebagai satu halangan, dia akan sentiasa menjadi satu halangan. Tetapi gender kita ni merupakan strength. Macam sebagai seorang usahawan, perspektif kita tengok masalah dengan perspektif yang berbeza. Mungkin idea bisnes kita juga boleh unik dan berbeza. Macam mana kita develop team sebagai seorang wanita kan, kita ni sentiasa caring, sentiasa empathy. Jadi mungkin kita boleh develop team kita dengan cara yang lebih baik. Kita boleh motivasikan diorang, itu semua. Kita kena pakai kewanitaan kita tu sebagai strength, not something yang limitkan kita daripada terbaik. Baik. Wanita boleh. Wanita boleh sebenarnya. Pastinya. Ya, jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada tetamu kita pada waktu ini, iaitu Puan Nadira Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kido Care. Banyak telah pun kita bawakan pada waktu ini dan kongsi sepanjang siaran kita dalam Aris Wanita. Jadi itu sahaja siaran kita untuk minggu ini. Jangan lupa minggu depan temu janji kita masih lagi sama, okey? Jadi saya Zaid Kirana dan saya Hani Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.